Okay. So dah 9.30, jadi kita akan mulakan kelas kita hari ini. Seperti yang dijanjikan, yang kita akan belajar pada hari ini adalah impulse dan impulsive force. So topik ni adalah topik form 4, tetapi both KSSM dan KBSM punya syllabus cover benda yang sama untuk impulse dan impulsive force. Okay, jadi dalam topik ni sebenarnya subtopik ni dia tak susah. Cuma isu dia yang selalu pelajar confuse adalah dia punya simbol positif dengan negatif tu. Okay, tapi tak apa, kita akan try buat sama-sama, buat mana yang boleh dalam masa setengah jam ni. Okay, so impulse dan daya impulse. Sebelum kita belajar daya impulse ataupun impulsive force, kita akan belajar impulse dahulu. Okay, impulse, formula yang korang akan belajar adalah F darab T. F adalah force, daya, darab dengan T, time. Okay, hold dalam kepala benda tu, penting. F darab dengan T. Okay, pada masa yang sama, impulse, dia punya definition adalah change in momentum. Perubahan momentum. Sebelum ni kita dah belajar momentum adalah M darab V. Jadi sekarang ni perubahan momentum adalah MV minus MU. Okay, saya ulang balik, impulse formula dia FT. Impulse juga adalah change in momentum. Maksudnya FT dan change momentum ni adalah benda yang sama. Sebab tu korang boleh guna formula FT equals to MV minus MU. Sebab benda yang sama. Contoh, katakanlah saya cakap impulse adalah 10. Jadi perubahan momentum pun mesti 10. Sebab impulse yang FT tu adalah change in momentum. Okay. Atau saya bagi contoh lain, kalaulah kita calculate and then we get change in momentum 5. Kalau soalan tanya berapa impulse, impulse pun adalah 5. Sebab impulse adalah change in momentum, impulse juga adalah F darab T. Okay. Setakat ni pasal impulse adalah change in momentum, impulse adalah FT menyebabkan FT sama dengan MV minus MU. Faham tak? Okay, alright, done. So next kita proceed Saya clear dulu. Okay, tadi saya dah kata impulse sebenarnya senang. The problem is the symbol. Okay, maksudnya positif dengan negatif tu. Okay, saya nak bagi tahu Contoh, katakanlah kita sepak bola. Okay, di kaki. Bayangkan je lah ni kaki. Okay, so kaki sepak bola, bola akan bergerak ke kanan. Okay, kaki pun akan gerak kaki pun akan bagi impuls ke kanan dekat bola tu. Okay, so kaki akan bagi impuls ke kanan dekat bola, bola pun akan gerak ke kanan. Jadi, kalaulah kita letak bola sepak, kaki sepak bola, kaki sepak bola adalah impuls that is impulse. Okay, so kaki sepak bola tu ke kanan. Bola pun akan gerak ke kanan. Jadi, kalau impulse dia positif, yang ini pun direction dia adalah positif. Kenapa? Sebab dia satu arah. Okay, cikgu bagi contoh lain. Katakanlah kita ada satu bola. Lepas tu bola ni, okay, dia langgar dinding. Waktu dia langgar dinding, arah dia adalah ke kanan. Okay, so waktu dinding ni akan tolak balik bola tu. Kita consider sebagai bila bola ke kanan, dinding akan tolak balik bola tu ke kiri. Okay, so maksudnya ke kiri ni adalah impulse. Kalaulah kita letak direction bola ke kanan ni sebagai positif, then our impulse will be negative. Sebab opposite direction. Okay, jadi sekarang ni bila kita calculate, tiba-tiba dapat negatif. So negatif tu bukan sebab value dia negatif. Tapi negatif tu adalah sebab direction is opposite. Okay, dekat dalam buku teks korang ada benda ni. Okay, so point dia adalah if same direction,
Then positif, positif. Kalau opposite direction, seorang akan jadi positif, seorang akan jadi negatif. Itu yang dimaksudkan sebagai vector quantity sebab kita consider dia punya direction sekali. Value still akan sama. Cuma dia akan jadi negatif sebab direction. Okay, so setakat ni pasal positif dengan negatif tu, faham tak? Sebab kalau tak faham pun tak apa. I mean like try lah untuk faham. Tapi kalau tak faham tu, nanti kejap lagi kita akan buat soalan. Lepas tu nanti maybe boleh lebih faham. Okay, so saya proceed dulu. Okay, next. Sekarang ni kita buat sama-sama soalan ni. Soalan ni saya dah letak dah formula dekat atas. Ingat tadi saya cakap Ft is impulse. Impulse is also change in momentum. Meaning mv minus mu. So Ft equals to mv minus mu. Bila nak kira impulse ataupun change in momentum depends on the information yang dia dah bagi. For example, an object is moving with the force 30 Newton, then it hits the wall to stop in 0.5 second. Calculate the impulse. So tadi impulse ada dua cara untuk kita calculate. First, we can use Ft. Second, we can use mv minus mu. Okay, so dalam question ni kita akan pakai Ft. Sebab itu je information yang kita ada. Sebab 30 Newton is F and then 0.5 second is T. Walaupun still boleh pakai mv minus mu, tapi in this question kita tak boleh sebab tak ada information. So to calculate the impulse, we can use F dengan T. So 30 times 0.5, kita dapat apa? Kira semua. Okay, saya minta kira je, bukan tulis kat skrin ya. Tolong bagi kerjasama. Alright, so 30 times 0.5 adalah 15. Okay, so bila 15, maksudnya sekarang ni itulah kita punya impulse. So 30 times 0.5 dapatlah 15. Okay, dan ingat fizik tak ada unit salah. So tadi ini adalah F. F adalah Newton. 0.5 adalah time. Time adalah second. So this is Newton second. So itulah kita punya impulse. Impulse is 15 Newton second. So next question adalah what is the change in momentum? Ingat tadi kita dah cakap impulse adalah change in momentum. Jadi dalam kes ni kita dah dapat impulse kan? So maksudnya sebenarnya kita dah dapat juga change in momentum. So impulse is 15 Newton second. So change in momentum is also 15 Newton second. Okay. Faham tak setakat ni? Alright. Okay. Good. So saya padam dulu. Okay, next. Korang try buat. Untuk soalan B tu tak payah tulis jalan kerja. Okay, tak payah sebab usually dalam exam, katakanlah dia nak test benda ni kan. Okay, atas tu 2 markah sebab working kan. Tapi bawah tu 1 markah sahaja. Okay, so lagipun tak ada jalan kerja yang awak boleh kira sebab MU tak ada dekat situ. Okay, so boleh je letak jawapan terus. Depends on markah. Okay, try buat question ni pula. Tolong type jangan tulis dekat skrin. Terima kasih bagi kerjasama. Okay, so untuk A, first kali dia kata a 2 kg object is moving with a force 20 Newton. So kita dah ada kita punya F. Then hits a wall to stop in 0.2 second. Then kita ada T. Okay, so sekarang ni kita ada F dengan T. Okay, siapa yang nak tanya soalan tak payah angkat tangan, just terus tanya dekat chat. Okay, so sekarang ni calculate the impulse. So the formula for impulse adalah Ft kan tadi. So F darab T adalah 20 times 0.2. So korang akan dapat 4. Unit dia adalah Newton second.
So itulah jawapan untuk impulse. Okey, sekarang ni ingat saya bagi clue, impulse adalah change in momentum, meaning 4 Newton second ni adalah change in momentum which is mv minus mu. Okey, jadi sekarang cuba korang kira macam mana nak dapat soalan yang B tu. Okay, kita tahu dalam formula ni Ft adalah mv minus mu. Jadi Ft tadi kita dah dapat 4. 4 equals to mv minus mu. Okay, untuk jawab soalan ni korang kena faham sekarang ni mula-mula dia gerak ke sini. Tapi question kata dia akan stop. Okay, mv dengan mu, siapa u, siapa v? Okay, kalau korang belajar dalam chapter 2 awal-awal, u adalah initial velocity ataupun halaju awal. V adalah final velocity. Jadi sekarang ni dia kata dia akan stop. So bila dia stop meaning V ni adalah 0. Sebab finally dia stop. Akhirnya dia stop. Jadi halaju akhir adalah kosong. Okay. So yang kita nak cari adalah U. Sebab dia kata berapa halaju sebelum melanggar. Maksudnya what is the velocity before dia hits the wall. Sebab bila dia dah hit the wall dia jadi 0. So before dia hit the wall berapa dia punya velocity. Okay, so sekarang ni kita substitute lah value. So 4 equals to M ni tak kisahlah berapa pun sebab V dah 0 kan. So 0 minus, okay, MU. So M adalah 2 kg. So 2 darab dengan U. So U tu yang kita nak cari. So sekarang ni 4 equals to negative 2 U. So U, kejap yang 0.2 second tu untuk first time yang kita kira tadi FT tadi. Sebab kan kita dah ada dua soalan sekarang ni. Satu calculate impulse, satu lagi calculate velocity. So yang 0.2 tu adalah untuk FT tadi. Untuk dapatkan 4 ni. Okay. So point dia adalah U equals to 4 divided by negative 2. So bila 4 divided by negative 2 korang akan dapat negative 2 meter second negative 1. So jawapan dia adalah negative 2 meter second negative 1. Okay, jap. Sekarang ni fikir balik, kenapa dia negatif? Okay, sebelum tu, untuk dapatkan jawapan negatif 2 ni korang dah dapat tak? Faham tak kenapa final? Jangan abaikan pasal direction semua. Just calculation ni, faham tak kenapa dapat negatif 2? Okay, boleh Right, so saya padam dulu. Kita masuk pasal negatif 2 ni. Okay, so jawapan dia adalah negatif 2 ms negatif 1. Why? Sebab, okay tengok bola ni gerak ke kanan dan dilanggar dinding. Okay, ingat dinding punya impuls adalah arah ni. Betul tak? Bola datang kat dinding, dinding tolak dia. Tolak nilai impuls. Okay, dan tadi kita dah kira impuls dia adalah 4. So sekarang ni yang datang tu direction dia opposite dengan impuls yang 4 ni. Impuls ni positif. Jadi kalau yang datang ni arah kanan, mestilah dia akan jadi negatif. Sebab tu jawapan dia negatif 2. Sebab this velocity is opposite to the direction of impulse. Okay, ataupun halaju ni adalah dalam arah yang bertentangan dengan impuls yang kiri ni. Okay, sekejap. Saya ulang balik. Bola datang, bola gerak ke kanan. Okay, impuls ke kiri. Kenapa? Sebab dia tolak balik bola tu. Okay, so impuls tadi kita kira sebagai 4. 4 ni kita tak letak negatif depan dia. Kita kata impuls ni positif. Maksudnya kita dah bagi tahu arrow ke kiri adalah positif. Kalau arrow positif, arrow ke kiri adalah positif, apa-apa ke kanan adalah negatif. Bola ni ke arah dinding dalam arah kanan.
So bila bola ke kanan, impuls tadi kiri positif kan? So kanan dia adalah negatif. So negatif ni maksud dia adalah sebab dia opposite direction dengan impuls tadi. Okay, fikir jap, try untuk absorb, brain dulu. Okay, faham tak apa yang cuba saya sampaikan pasal positif dengan negatif ni? Okay, saya ulang balik. Kita nak try cari change in momentum. Dan biasanya kita tahu the unit is MV, the formula is MV minus MU. Okay, tapi dalam ni tak ada MV minus MU. So kita guna F times T. So F adalah 30. Okay, T is 0.5. So 30 times 0.5 kita akan dapat 15 Newton second. Okay, now menggunakan this information dan juga kita dah tahu this one is MV minus MU, cuba cari what is the mass of the object. Try buat sendiri sekejap. Okay, so next untuk mass ataupun jisim tu, apa yang kita boleh buat adalah kita dah kira tadi. Okay, so dia punya FT adalah 15. 15 equals to MV minus MU. So M dia kita nak cari. M, tapi V dia adalah 0 sebab dia stop. And then minus M dia 5 balik. Wait what? Bukan 5, sorry. What? Okay, no. Mass dia adalah kita tak tahu tadi, times dengan U. U adalah 3. Okay, so 15 adalah 3 M. So M adalah 5 kg. Alright, so macam tu lah cerita dia. So mass tak boleh negatif mass bukan vector, mass is scalar unit. So bila dia scalar quantity, dia tak ada positif negatif dari segi direction. Ya, apa dia? Nak tanya apa? Okay, sekejap. Sementara tu saya padam. Kita proceed. Sementara tu type lah apa yang awak nak tanya tadi Okay. So, cikgu kata U tu negatif. Yes, U tu negatif. Sebab itulah kita dapat buat jap. Sebab tu sepatutnya jawapan korang tadi memang tak negatif langsung. Maksudnya dalam kes ni, berapa mass object? Tadi kita dah dapat berapa tadi? 15. 15 equals to MV which is 0 minus MU. Dalam kes ni, impuls ke sini adalah U kan? So, U ni adalah impuls. So, impuls positif. So, sebenarnya U tu adalah negatif. So, maksudnya kita tulis kat sini negatif 3M. Yes, betul. Sepatutnya macam tu. Kalau kita tengok direction memang macam tu. Kalau nak ikut yang tepat dia. Okay, sebab tu memang kita tak akan dapat calculation negative mass tadi. So, 3M sama dengan 15. So, 15 bahagi 3M equals to 5 kg. Tak ada negatif sepatutnya. Cuma kadang-kadang bila student dia terlepas kan, still boleh dapat jawapan yang sama. Tapi dapat negatif 5. Cuma bila korang tulis, ingat tak ada negatif untuk mass. Okay, done. Okay, cuba korang try yang ni pula. Ingat bila dia patah balik, dia negatif. So, macam mana nak calculate? Siapa ada soalan boleh terus type So, kita akan belajar impulsive force kejap. Okay, impulsive force sama je macam tadi. Bezanya contoh tengok. Apa dia? Ya, dua-dua dapat markah je. Cuma maybe awak boleh, okay, katakanlah korang tak sure. Saya cadangkan jawab je lah yang positif tu. Okay, cuma kalau jawab negatif pun boleh juga. Tapi korang kena cakap lah pasal change in direction tu. Okay, so sebab change in momentum still sama. Value dia still sama. Cuma positif negatif tu adalah disebabkan direction. Okay,
So sekarang ni jom kita cakap pasal impulsive force. So Ft, tadi kita dah belajar Ft equals to mv minus mu. So kalau nak impulsive force, meaning we are only talking about F. So maksudnya T ni akan bawa ke bawah, which is akan jadi mv minus mu divided by T. Okay, so inilah formula baru kita. So sebenarnya formula sama je, cuma bila impulsive force, kita akan bawa T turun bawah. So itu je dia punya formula. Okay, saya padam sekejap. Okay, maybe korang boleh try this one. Kalau video tiba-tiba mati maksudnya masa dah tamat sorry. Tapi korang boleh try this one. Ini gabungan daripada information yang kita dah belajar tadi, kira impulse. Lepas tu kira daya impulse. Okay, tengok first kali adalah calculate impulse. Ingat dalam ni dia tak bagi Ft, so kita akan guna mv minus mu. So katakanlah yang datang tu 5, kita letak positif. So u equals to positif 5, lepas tu v equals to 0 sebab dia stop. Okay, so calculate the impulse. So mv minus mu. So mv adalah 0 sebab darab dengan 0 kan. So minus dengan m, which is 2, darab dengan u. U adalah 5. So jawapan dia akan jadi negatif 10 kg ms negatif 1. Kenapa negatif? Sebab change in momentum adalah arah kiri. Okay, tetapi korang punya u adalah positif. So dia akan jadi impulse tu negatif. Sebab ke kanan korang consider sebagai positif, ke kiri akan jadi negatif. Sebab tu jawapan dia negatif 10. Okay, tapi katakanlah korang dah jawab 10 pun boleh juga. Okay, sebab impulse itulah value dia. Cuma direction lah yang berbeza. Cuma kalau korang tengok yang KSSM punya syllabus, buku teks memang dia letak, kalau negatif memang dia kata negatif. Lepas tu dalam kurungan dia akan kata due to opposite direction. Okay, dan katakanlah tadi daya impulse tu kita letak sebagai, daya impulse adalah F sama dengan mv minus mu divide by T. So kita nak cari F kan? Tapi ingat kita dah dapat dah mv minus mu. So mv minus mu kita dah dapat 10. Time adalah 0.5. So divide by 0.5. So korang akan dapat 20 Newton. Kalau korang letak positif. Kalau negatif korang akan dapat negatif 20 Newton. Kenapa negatif? Sebab ingat force adalah a type of vector quantity. So bila vector quantity, kiri dengan kanan, value dia seorang akan jadi positif, seorang akan jadi negatif. Okay, so boleh ke faham tak sikit-sikit at least topik impulse dengan impulsive force? Okay, alright. So maaf dia macam rushing sikit dekat hujung-hujung ni sebab awal-awal tadi kita dah spend masa untuk belajar impulse. Tapi at least saya harap korang faham lah apa yang berlaku. Alright, so nanti kalau ada kelas saya akan hantar link lagi. So kepada semua terima kasih kerana menghadirkan diri pagi-pagi ni. Nanti saya akan hantar link untuk Padlet juga untuk korang isi. Just untuk feedback pada hari ni sebagai kenang-kenangan. Lepas tu untuk pengetahuan saya ada buat kelas minggu ni juga. Okay, tapi nanti saya akan hantar link tu dekat korang lah kalau korang nak join. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, nanti saya akan upload video ni kalau dia tak terdelete macam last week. Alright, untuk yang form 5 nanti insyaAllah kalau saya punya slide siap, kita akan buat transformer pula. Okay, tapi tak janji lagi. Alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat pagi.